Alhamdulillah. So sekarang kita teruskan dengan tajuk Al-Qawi. Okay, sambungan daripada yang minggu lepas. Al-Qawi. Apakah maksud Al-Qawi? Okay, maksud Al-Qawi adalah yang kuat, yang gagah. Okay. Allah Maha Kuat dan Allah Maha Gagah. Daripada segi istilah, iaitu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuat dan mempunyai kekuatan yang sempurna. Dia punya kekuatan dia memang hebat, memang rupa lah, maknanya kalau kita kuat kita kan, kita nak angkat benda, kadang kita boleh angkat, kadang-kadang tak boleh angkat kan. Tapi kalau Allah, dia memang sempurna kekuatan dia. Okey. Al-Qawi merupakan sifat kesempurnaan Allah yang wajib diimani, maksudnya wajib kita percaya. Okey. Allah SWT memiliki kekuatan yang sempurna yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kuasa. Okey, kemampuan Allah SWT secara mutlak mengikut kehendaknya tanpa halangan. Allah mampu membantu sesiapa yang membantu pada agamanya dan mengazabkan sesiapa yang ingkar. Ikut apa kehendak Allah, Allah akan balas balik. Okey, kalau kita ingkar dengan Allah, Allah akan balas balik kerana keingkaran kita. Okay. Ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Maksud dia, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Okey, kerana Allah hendak, kenapa Allah buat itu? Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Okey, manusia yang kita telah buat kerosakan, buat sesuatu yang Allah tak suka, maka Allah balas macam ni. Berlaku juga pada zaman-zaman dahulu, zaman Nabi-Nabi dahulu, bila mereka ingkar pada Allah, Allah balas. So, kalau kita buat baik pada Allah, kita ikut apa yang Allah suruh, Allah akan bagi kebaikan kepada kita. Kita boleh fikir sendiri. Sesuatu benda ada penciptanya. Alam semesta yang luas ini sudah tentu mempunyai penciptanya. Pencipta itu mestilah yang Maha Kuat dan Maha Berkuasa, kerana alam semesta ini luas dan kompleks. Kalau berdasarkan akal fikiran kita kan, contoh cawan ni kan, mak ni, mesti ada orang yang buat dia kan. Sama lah kita. Kehidupan kita sekarang ada pencipta dia. Ribut yang datang tu, ada orang yang buat ribut tu. Siapa dia? Allah lah. Tsunami ni yang gambar tadi berlaku sebab apa? Ada pencipta dia. So dekat situ kita dah tahu dah yang pencipta tu memang kuat lah. Okay. Al-Anfal ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'auna wallazina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhazahumullahu bizunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan orang-orang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka kufur, ingkar akan ayat-ayat Allah. Lalu Allah menyeksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Berat siksanya. Surah Al-Anfal ayat 52. Ayat ni, kalau kita faham, Allah beritahu yang orang-orang kafir, orang-orang yang buat kejahatan, orang yang ingkar tu sama je dengan sama dengan Fir'aun, dan kaum Fir'aun yang terdahulu. So bila buat sesuatu tu Allah balas. Dia buat benda yang tak elok tu, Allah balas dia serta-merta. Sebab Allah berkuasa. Kita pun kalau kita jahat, Allah akan balas kita. Kalau kita menipu orang, Allah akan balas kita. Kalau kita buat sesuatu yang mungkar yang teruk pun, Allah akan balas. Tapi kalau tengok pada zaman dulu, zaman bukan umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang terdahulu, bila buat macam tu Allah terus balas. Tapi zaman Nabi Muhammad dia doa pada Allah, dia minta kalau Allah nak balas pun minta Allah tangguh. Memang Allah tangguh. Allah tak balas. Maknanya
doa Nabi kita tu sebab dia sayang kat kita. So Allah tangguhkan dulu. Tapi ada juga yang Allah tunjukkan pada kita sebab Allah nak kita sedar dan insaf dengan apa yang kita lakukan. Adakah kamu mahu aku menunjukkan perkataan daripada khazanah syurga? Jawabku, jawab Abu Musa Asy'ari ni, tunjukkanlah Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Maksud dia tidak ada daya dan upaya kekuatan melainkan Allah. Nabi Muhammad sendiri mengaku dan menceritakan pada yang bertanya ni bahawa tiada Tuhan, maknanya tiada kuasa yang boleh tiada kuasa yang besar melainkan daripada kuasa Allah SWT. Okey. Kisah-kisah tentang azab di dunia yang Allah berikan kepada umat yang terdahulu. Pernah dengar tak? Kan? Masa awak form 1, masa sekolah rendah, okey, ada cikgu awak cerita kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Okey. Sekarang saya nak awak senaraikan dekat chat tu, tulis apa kisah yang awak pernah dengar. Janganlah tulis kisah panjang, tajuk je. Okey. Allah terbalikkan bumi, tapi itu kisah Nabi apa? Okey, good. Tapi pernah dengar kan? Good. Nur Farida. Siapa lagi? Tulis. Kisah apa lagi awak dengar? Kalau awak tahu apa yang Farida tulis ni, so awak pun pernah dengar, awak tolong komen dia. Tulis, Farida, kisah ni lah kita pun pernah dengar. Dia Korun kan? Korun Dia mungkin tengah- awak boleh lagi awak. Ya terkarun ni. Yang tu okey, yang tu Korun sebab dia Bongkar. dia Dia terkut. okey, kemudian Allah buat apa kat dia? Dia tenggelamkan harta dia dengan dia sekali. Yes, kan nampak tak? Sebab sikap dia, so Allah balas. Yang belah laut tu Nabi apa? Musa. Okey, dia bilang semua yang ikut dia tu habis ditenggelamkan Allah dalam laut tu kan. Apa lagi? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Okey. Nabi Nuh. Allah, dia maksud saya ialah Allah buat apa kepada kaum Nabi Nuh? Disebabkan mereka ingkar dengan ajaran Nabi Nuh, so Allah datangkan dengan banjir yang besar kan. Besar. Okay, sekarang kita tengok apakah bukti Allah Subhanahu Taala bersifat Al-Qawi. Banyaklah bukti dia kan. Allah bersifat Al-Qawi, okey. Kesimpulan dia, kalau dekat sini awak tengok, saya letak dua. Allah berkuasa memberi rezeki kepada sesiapa sahaja yang berusaha mencari mengikut cara yang betul. Yang kedua, Allah berkuasa mengazabkan sesiapa yang melakukan dosa dengan azab yang pedih. Ini adalah bukti Allah bersifat Al-Qawi. Dekat sini, kita buat sesuatu yang baik, Allah akan balas dengan kebaikan kita kan. Bila kita berusaha dengan cara yang betul, kita akan dapat imbuhan, kita akan dapat kembali atas usaha kita tu. Okey, yang sebelah sini, Allah berkuasa mengazabkan sesiapa yang melakukan dosa dengan azab yang sangat pedih. Maksudnya bila kita ingkar, Allah akan balas. Kita buat sesuatu yang melanggar perintah Allah, Allah akan balas. Kalau tak di dunia, akhirat. Daripada surah ayat 19, Allahu latifihi yarzuku man yasha' huwal qawiyyul aziz. Sebut takbirnya serta melimpah-limpah kebaikan kepada hamba-hambanya. Ia memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki peraturan yang telah ditetapkan dan dialah yang maha kuat lagi maha. Bulan ayat ni cari dia, maknanya Allah ni dia akan bagi saja okey yang ikut peraturan, ikut apa cakap dia. Okey, ikut apa yang dikehendakinya. Contoh kita, kalau Nabi pun suruh kita belajar sungguh-sungguh dengan baik, kita akan dapat apa? Kita akan dapat ilmu, kita akan berjaya dalam peperiksaan, kita akan berjaya dalam hidup. Allah bagi benda tu. Tak buat, tak dapatlah kan. Okey, contoh Allah azabkan sesiapa yang melakukan dosa ialah zalika bi anna ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa innahu qawiyyun syab. Kebinasaan mereka sentiasa didatangi rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan.
hukum-hukum dan mukjizat yang jelas nyata, maka mereka kufur ingkar, lalu Allah menyeksa mereka. Allah adalah maha kuat lagi maha berat. Kita sambung slide kita. So inilah yang tadi kita dah bincangkan tentang Allah, bukti Allah bersifat Al-Qawi. Ada dua, Allah berkuasa memberikan apa saja pada mereka yang apa yang Allah suruh. Okey. Allah, yang kedua, Allah berkuasa memberi azab pada mereka yang melanggar. Okay. So kita tengok, huraikan fenomena alam dan kaitkan dengan sifat Al-Qawi. Okay, kita bincang je, bincang sembang-sembang biasa. Okey, banjir. Okey, banjir. Tengok ada berlaku banjir kan? Baru-baru ni, dekat mana banjir? Siapa nak jawab? Kat mana banjir? Bawah. Okey. Orang yang ditimpa musibah, banjir apa semua ni kan, pahala kerana apa? Kesabaran mereka. Okey. Sebab tu Allah buat benda-benda tu. Bukan Allah sahaja buat. Okay? Kita contohlah, bukan pasal banjir, benda lain kita jahat kan. So Allah turunkan satu bala kat mana-mana supaya kita insaf. Kita insaf, kita oh Allah dah buat macam ni, lepas ni aku tak nak buat lagi. Contoh sekarang penyakit yang turun kan kat negara kita kan, kita penyakit macam ni kan, kita rasa insaf, semayang kita doa berdoa. So Allah suka benda-benda tu, sebab buktikan kekuasaan dia supaya kita kembali kepada jalan dia. Itu bukti dia sayang pada kita. Okey, seterusnya letusan gunung berapi Allah jadikan. Kenapa berlaku letusan gunung berapi? Awak belajar sains kan, tak pun tak pandai sangat. Okey, so kita tak boleh nak hentikan. Kalau dah Allah nak letupkan, nak keluarkan volcano ke apa, dia akan berlaku. Itu bukti kekuasaan Allah. Okey, yang ni Allah bagi kita hasil macam-macam, kita takat ke apa kan, tiba-tiba datang kemarau kan. Kemungkinan lah macam tu kan. Tapi apapun gambar-gambar ni, fenomena yang berlaku ni menunjukkan bahawa Allah itu kuasa. Allah itu kuat. Dia nak halang. Boleh ke macam ni kan? Contoh, Allah gerakkan bulan menutupi matahari, cahaya matahari. Pernah tengok kan gerhana matahari dia jadi waktu siang tiba-tiba jadi gelap. Kita boleh cakap, oh stop lah matahari, tarik, ikat tali, tarik kan. Tak boleh lawannya lah. Banjir kalau nak jadi tu jadilah, memang susah. Gunung berapi, kemarau, dah tak boleh buat apa. Okey, so itulah tajuk kita pada hari ini. Okey, kita dah habis tajuk ni tentang tajuk kekuatan dan kekuasaan Allah. Okey, tentang Allah bersifat Al-Qadir dan Allah bersifat Al-Qawi. Okey, Allah bersifat Al-Qadir iaitu Allah berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kepada iradat dan ilmunya, dan Allah bersifat Al-Qawi iaitu Allah yang kuat. Okey, kuat dan dia maha kuat dan kekuatan dia tu cukup sempurna. Okey, tak ada pun ada masalah pun, memang sempurna kekuatan ciptakan alam apa semua yang besar ni, memang hebatlah dia. So dua itu. Okay. Dan Allah daripada kisah yang kita belajar ni, tajuk kita belajar ni, dengan kekuasaan Allah, okay, dengan kebijaksanaan Allah tu, supaya kita lebih bersyukur, supaya kita lebih rasa insaf pada Allah. Tu kita dah tengok banjir, kita dah tengok tsunami apa semua, insaf. Okay, insaf dan kita rasa bersyukur pada Allah dan kita kembali pada jalan Allah supaya kita sentiasa mengikut apa yang Allah suruh.